Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Zulhelmi Azman. Nombor kad matriks KID 210504080. Saya dari Diploma Pendidikan Islam semester 3 kelas kedua. Dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang pembangunan sosioekonomi di Malaysia dalam tajuk perusahaan awam. Apakah maksud perusahaan awam? Perusahaan awam ini bermaksud badan yang bersifat perindustrian, pertanian dan perdagangan yang dimiliki dan dikawal oleh kerajaan pusat atau wilayah atau kerajaan negeri. Badan-badan ini menjual barang-barang dan perkhidmatan atau kedua-duanya sekali dan dijangka membiayai keseluruhan atau sebahagian daripada operasinya dengan hasil dan kegiatan sendiri. Seterusnya kita teruskan dengan ciri-ciri perusahaan awam. Yang pertama, ianya melibatkan bidang aktiviti yang pelbagai seperti perindustrian, pertanian, perdagangan dan juga perniagaan. Yang kedua, keuntungan dan kerugian dimiliki dan dikuasai oleh kerajaan. Yang ketiga, operasi badan ini sama ada sepenuh atau sebahagiannya dibiayai oleh hasil daripada operasi badan itu sendiri. Apakah sebab-sebab penubuhan perusahaan awam ini? Yang pertama, keperluan dalam menyediakan inisiatif pembangunan. Selain itu, kewujudan prioriti bangunan yang khusus. Ini juga adalah bagi mewujudkan keseimbangan agihan pendapatan di antara rakyat. Seterusnya, ianya dijadikan sebagai alat pencepat pemroses pembangunan. Ini juga menyelamatkan perusahaan swasta yang mengalami kerugian. Seterusnya, mengurangkan masalah kemiskinan dan memajukan sektor luar bandar. Ini juga menggalakkan kaum Bumiputera bergiat dengan lebih aktif dalam kegiatan ekonomi supaya kerajaan terlibat secara terus dalam ekonomi. Seterusnya, kerajaan juga dapat menceburi dalam bidang yang kurang menguntungkan dan juga kerajaan dapat menceburi bidang yang perlukan modal yang besar. Baik, mari kita mengetahui sejarah perkembangan perusahaan awam di Malaysia. Perkembangan perusahaan awam di Malaysia boleh dibagikan kepada 4 peringkat, iaitu yang pertama iaitu jangka masa sebelum merdeka. Perusahaan awam berfungsi untuk memberikan kemudahan perkhidmatan, sosial dan kesihatan. Kemudahan sosial yang diberinya adalah untuk memenuhi keperluan syarikat mereka. Sehingga tahun 1997 terdapat 23 perusahaan awam, tetapi hanya beberapa dan kerja sahaja yang memberi perhatian terhadap isu ketidaktimbangan ekonomi. Peringkat yang kedua ialah selepas kemerdekaan hingga tahun 1969. Peranan perusahaan awam sebagai agensi yang memberikan kemudahan asas kepada rakyat berterusan dalam rancangan pembangunan ekonomi pertama, iaitu pada 1956 hingga 1960, dan rancangan pembangunan ekonomi kedua iaitu daripada 1961 hingga 1965. Tidak dibubarkan dan ini gagal mencapai matlamat meningkatkan taraf ekonomi kaum Bumiputera dan digantikan dengan MARA. MARA perlu ditubuhkan untuk memaju, mendorong dan memudahkan pembangunan ekonomi dan sosial di kalangan kaum Bumiputera bagi mempercepatkan penyertaan mereka dalam bidang perniagaan dan perindustrian. Seterusnya ialah jangka masa pelaksanaan PUD. PUD adalah singkatan bagi dasar ekonomi baru. Badan-badan seperti Pernas, SIMA, UDA dan sebagainya telah aktif dalam bidang-bidang perniagaan dan perindustrian baik secara usaha sama maupun secara usaha persendirian. Berbadangan Kemajuan Ekonomi Negeri (KES) diwujudkan di semua negeri dengan peranannya lebih kepada menggalak, mewujudkan dan menjalankan pembangunan negeri masing-masing. Di antara tahun 1969, sebanyak 60 perusahaan awam baru telah ditubuhkan. Akhir sekali, peringkat yang terakhir adalah jangka masa era penswastaan. Peranan perusahaan awam berkurang pada era ini. Beberapa perusahaan awam telah diswastakan dan dilepaskan kepada milikan individu atau syarikat persendirian. Walaupun begitu,
pihak kerajaan masih memiliki sejumlah ekuiti yang besar dalam agensi ini. Diteruskan dengan bentuk perusahaan awam. Terdapat 3 bentuk perusahaan awam, iaitu jabatan kerajaan, perbadangan awam dan juga syarikat kerajaan. Jabatan kerajaan adalah badan yang menguruskan segala urusan yang berkait dengan pendapatan dasar, peraturan kewangan dan juga pengambilan keputusan oleh tertakluk kepada semua peraturan kerajaan. Yang kedua iaitu perbadangan awam, juga dikenali sebagai badan-badan berkanun. Perbadangan awam merupakan bentuk organisasi komersial yang bebas. Ianya ditubuhkan dengan kehendak kerajaan di luar daripada rangka kerja jabatan-jabatan kerajaan dan pembangunan syarikat. Penubuhannya adalah di bawah undang-undang yang khusus yang menetapkan tujuan-tujuan badan ini, struktur pentadbirannya, struktur kegiatan-kegiatannya, tanggungjawab dan sebagainya. Perusahaan awam mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, penubuhannya adalah di bawah undang-undang khusus. Yang kedua, berdiri sendiri dari segi undang-undang yang boleh mendakwa dan didakwa. Yang ketiga, peruntukan untuk memberikan modal atau dibentuk untuk kerugian adalah diri sendiri. Yang keempat, kebanyakan di tangan bukan terdiri daripada pegawai kerajaan. Yang kelima, syarat-syarat perkhidmatan dibutuhkan perbadangan sendiri. Antara contoh-contoh perusahaan awam adalah UDA, iaitu perbadangan pembangunan bandar. UDA Holdings Berhad merupakan syarikat pegangan milik kerajaan Malaysia yang diperbadankan pada tahun 1996. Ini bertujuan untuk melancarkan dan menyelia projek-projek pembangunan bandar yang berkaitan dengan sektor perniagaan, industri dan juga perumahan. Ianya juga diteruskan sebagai untuk membangunkan prasarana kawasan bandar. Yang kedua ialah Majlis Amanah Rakyat, iaitu MARA. Majlis Amanah Rakyat MARA merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan Malaysia. MARA dibentuk pada 1 Mac 1996 di bawah Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun dan autonomi. Pada tahun 1965, Kongres Ekonomi Bumi Putera yang pertama diadakan Kuala Lumpur mendesak agar ekonomi Melayu diperkukuhkan maka tubuh MARA. Sebagai contoh, institusi pendidikan milik MARA adalah seperti Maktab Rendasan MARA, Kolej MARA, program matrikulasi KPM dan asosiasi universiti, Giat MARA dan banyak lagi. Seterusnya adalah syarikat kerajaan. Penubuhannya adalah untuk pembangunan syarikat. Kerajaan memegang sekurang-kurangnya 51% ekuiti modal. Badan ini tidak perlu menyumbangkan perkhidmatan sosial, tetapi sebaliknya lebih tertumpu kepada memperolehi keuntungan untuk syarikat. Contohnya seperti Pernas, Mas, FIMA dan sebagainya. Terdapat juga lain bentuk seperti kerajaan bekerjasama dengan perusahaan swasta dalam pelbagai bidang ekonomi dalam bentuk usaha sama. Yang kedua, umumnya perusahaan awam ini merupakan perusahaan swasta yang di dalamnya terdapat campuran daripada usaha kerajaan, sama ada dalam bentuk saham, pendidikan, kewangan untuk pinjaman dan garapan inisiatif. Selain dan ia bebas bergerak seperti perusahaan lain. Seterusnya adalah kategori perusahaan awam Malaysia. Yang pertama, bidang pertanian dan pembangunan wilayah seperti Kedah, Seltra, Mardek, Kejora, Ketengah dan Kesedar. Yang kedua, perindustrian dan perdagangan seperti Pernas, MARA dan UDA. Yang ketiga, kewangan seperti Bank Pertanian, BSM dan sebagainya. Yang keempat, kemudahan utiliti dan keperluan perkhidmatan seperti LLM dan KTM. Kedua-dua telah diswastakan menjadi TNB dan KTMB. Yang kelima, perbadanan yang bertujuan memajukan ekonomi negeri-negeri dalam pelbagai bidang ekonomi, khususnya perindustrian. Contohnya Perbadanan Kemajuan
pertama ialah masalah kekaburan objektif. Perusahaan awam ditubuhkan dengan matlamat yang luas dan diserahkan kepada perbadanan-perbadanan itu sendiri untuk menentukannya. Terpulanglah kepada perbadanan berkenaan untuk menentukan corak kegiatan yang perlu dijalankan walaupun pada prinsipnya terhentikan lapangan kegiatannya. Dapat pula wujud konflik di antara objektif kewangan dan sosial di antara badan-badan tersebut. Yang kedua ialah masalah pertinggihan fungsi. Pertinggihan fungsi tidak akan memberikan kecekapan kepada perusahaan awam tetapi menyebabkan barang-barang tersebut menjadi tidak efektif. Sekiranya banyak bilangan perusahaan awam mempunyai peranan yang hampir serupa, potensi konflik antara satu sama lain adalah begitu besar sekali. Masalah ketiga ialah masalah koordinasi. Koordinasi bermaksud bahawa perusahaan awam tertakluk kepada arahan-arahan rancangan ekonomi negara yang diputuskan oleh kerajaan atau agensi perancangan lain. Di peringkat kementerian, koordinasi bermaksud perumusan dan pelaksanaan objektif-objektif untuk keseluruhan ekonomi. Ia terletak di bawah penguasaan kementerian-kementerian tertentu seperti Kementerian Perdagangan, Pertanian dan lain-lain. Yang keempat ialah masalah hubungan menteri, lembaga dan pengurus. Apa yang wujud tentang hubungan di antara tiga pihak ini ialah masalah ketidakjelasan kuasa yang akan meninggalkan kesan negatif kepada operasi perusahaan awam. Hakikat ini memperlihatkan bahawa setiap perusahaan awam tertakluk kepada lebih daripada satu hal pihak berkuasa. Masalah yang timbul ialah apabila seringkali terdapat kes-kes di mana menteri terpaksa mempertimbangkan kesan-kesan politik terhadap satu projek dan ini mungkin melemahkan kecekapan projek tersebut. Yang kelima ialah masalah berkaitan dengan kaki tangan perusahaan awam. Kadang-kadang perusahaan awam menghadapi kekurangan tenaga pengurusan mahir yang mampu untuk menggerakkan perbadanan awam berasaskan motif keuntungan tanpa menjadikan keperluan atau objektif sosial yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini ialah dengan meminjamkan kaki tangan awam untuk mengendalikan perbadanan awam, tetapi cara ini bukanlah satu cara penyelesaian yang mutlak kerana ianya akan menimbulkan masalah kepada perbadanan berkenaan. Terdapat juga masalah-masalah seperti persaingan seperti swasta, pelambatan hutang dan sebagainya. Yang terakhir ialah keberkesanan perusahaan awam. Oleh sebab penubuhan perusahaan awam bukan semata-mata bermotifkan keuntungan tetapi juga bermotifkan sosial, maka kejayaan perusahaan ini tidak boleh diukur dari segi pencapaian keuntungan sahaja. Penilaian seharusnya dibuat berdasarkan sama ada jenis yang mencapai matlamat-matlamat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Untuk barang-barang kewangan, keuntungan boleh dijadikan pengukur oleh sebab penubuhan badan-badan ini adalah lebih kepada motif kewangan. Contohnya seperti bank pertanian iaitu Agrobank, bank mitra iaitu CIMB dan sebagainya. Selain itu, selain daripada barang-barang kewangan, terdapat pelbagai perusahaan lain yang setanding dengan perusahaan swasta, umpamanya Felda, Syarikat Mas dan NIS yang kerap mendapat keuntungan. Yang keempat, terdapat perusahaan awam yang mengalami kerugian disebabkan kekurangan kaki tangan pengurus dan kaki tangan yang layak dan berpengalaman, kekurangan modal, persaingan hebat daripada swasta, terlalu berorientasikan objektif sosial dan ketidakkecekapan pentadbiran dan penyelenggaraan.